Alright. Pagi. Okey, macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Alright, asyik cerita pasal SKV je. So hari ni saya nak bercerita macam mana nak buat bisnes kereta sewa lah. Sebab saya boleh katakan hari-hari lah orang WhatsApp, ada yang call tanya macam mana nak buat bisnes kereta sewa. Alright. So, ada ke yang nak mendengar perkongsian saya macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Boleh lagi ke buat bisnes kereta sewa sekarang ni? But before that, sebelum tu saya perkenalkan diri. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan founder lah kepada Green Matrix. So, Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. Kalau customer nak sewa kereta, dia pergi dekat kita punya website gogreenmatrix.com. And then tempah kereta kat situ lah. So dekat belakang saya ni, saya punya office. Tapi office ni dah lebih setahun lah tak buka. Sebab apa? Saya pun dah tak ada pekerja. Pekerja semua dah berhenti kan. Bisnes kereta sewa tu masih lagi berjalan. Tapi sekarang ni saya bagi dekat kawan saya lah. Dia kata dia nak tolong urus, biar dia urus lah. Dan sekarang ni sebenarnya saya fokus jadi ejen SKV lah. Tetapi ramailah yang hari-hari lah orang mesej tanya. Ada kadang ada yang call tanya, Tuan Wahid, macam mana nak mula bisnes kereta sewa? Macam mana nak mula bisnes kereta sewa? Alright. Abang nak pekerja tak? Saya boleh tolong abang. Kerja apa tu? Saya buat masa ni belum lagi lah. Buat masa ni belum lagi. Alright. Kalau you nak jadi ejen boleh. Kalau you nak jadi tim saya boleh. Alright. Okay, so ada ke nak dengar macam mana you nak mulakan bisnes kereta sewa? Dan kalau you all ada soalan, boleh tanyalah kan. Saya harap video ni nanti orang lain yang nak mula bisnes kereta sewa, dia boleh tengok video ni. Dan at least dia boleh tahulah macam mana nak start bisnes kereta sewa. Alright. So macam mana nak cerita? Saya cerita based on pengalaman saya lah. So daripada situ mungkin you boleh belajar kan. Macam mana tu? Okay, so macam mana saya mula bisnes kereta sewa? Saya start bisnes kereta sewa pada tahun 2006. Masa tu saya masih lagi bekerja sebagai tutor lah dekat universiti dekat Sarawak kan. So saya buat bisnes kereta sewa tu sebab saya nak sewakan kereta dekat student. Lepas tu dekat universiti tu ada juga kawan-kawan saya yang nak sewa kereta. Alright. So permulaan dia, saya sewa kereta dekat target market yang very kira macam sangat-sangat clear lah kan. So you all kalau nak buat kereta sewa, you kena clear lah siapa sasaran pelanggan you kan. Macam saya, benda betul yang saya buat adalah saya start bisnes kereta sewa. Saya punya target market tu student dengan staff yang bekerja dekat tempat yang saya kerja lah, dekat universiti kan. So bila saya punya sasaran pelanggan tu clear, saya punya marketing tu lebih mudah. Sebab apa? Masa saya start tu, saya just iklankan saya punya servis kereta sewa dekat dalam universiti je. Saya tak ada pergi tampal poster ke. And then masa tu tahun 2006, Facebook tak ada lagi. So marketing tu mostly offline saja. Good morning, pergi mana? Alright. Thank you. Sebelum tu saya lupa nak tanya, you all yang menonton ni boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? And then saya nak minta bantuan kepada yang menonton ni, boleh tak tolong share? Manalah tahu ada kawan-kawan yang ada kereta lebih ke yang nak sewa kereta. Dan okay, so sambil tu saya nak iklan juga. Sekarang ni saya mencarilah mereka yang nak join team saya, yang nak buat bisnes. So sekarang ni saya adalah ejen company ni, SKV. So SKV ni dia menjual suplemen kesihatan lah untuk kencing manis, untuk kuruskan badan kan. Dia ada juga vitamin untuk kuatkan sistem imun. So saya mencari sesiapa yang nak join team saya, dan saya nak bantu dia ni boleh buat keuntungan lah setiap bulan RM20,000 sebulan. Kalau ada sesiapa yang nak komen, nak you screenshot video ni,
and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi ejen SKV. Tapi kalau you nak buat kereta sewa pun boleh juga, tak ada masalah. So saya share je. Dan saya pernah juga tulis ni adalah salah satu e-book yang saya tulis, panduan bisnes kereta sewa. Okay, so e-book ni memang dulu best seller, memang tiap-tiap bulan ada orang beli. Dan yang ni insyaAllah saya boleh bagi free. Dan saya juga pernah tulis satu e-book juga, rahsia pinjaman rumah. So ada tak sesiapa yang nak e-book ni? E-book ni macam mana nak mula bisnes kereta sewa, dan juga macam mana nak apply loan rumah. So daripada bisnes kereta sewa, alhamdulillah saya dapat beli beberapa buah rumah bernilai jutaan ringgit. Kan? Okay, so dan saya juga ada tulis buku Blueprint Jutawan. Buku ni bercerita tentang pengalaman saya lah, macam mana saya daripada seorang pekerja makan gaji, lepas tu saya ada masalah kewangan, saya ada masalah hutang, and then saya buat bisnes kereta sewa. Alhamdulillah bisnes kereta sewa tu membantu saya selesaikan hutang, saya boleh beli rumah, saya boleh buat saving, dan saya boleh berhenti kerja. Ada tak sesiapa yang nak saya punya buku-buku dan penulisan saya ni? Saya bagi ni lah. Alright. Okay, so ada ke yang mendengar saya punya ni? So siapa-siapa yang nak join saya, nak jadi ejen SKV, boleh komen nak, you screenshot video ni, and then you WhatsApp saya cakap nak jadi ejen. Siapa yang join team saya bagi buku ni, ibu-ibu ni semua free je. You boleh belajar. Kalau you nak fokus, tapi saya macam kereta sewa ni, kereta sewa ni dia untung dia tak sebesar SKV lah kan. SKV ni dia punya untung dia tu 10 kali ganda lah berbanding bisnes kereta sewa. Tapi ada juga orang yang jenis nak buat. So tak ada masalah. Kalau you nak buat kereta sewa, boleh jalan. Alright. So sambung cerita, masa saya start bisnes kereta sewa tahun 2006. Saya sewakan kereta dekat student je lah, and then dekat kawan-kawan saya yang bekerja dekat universiti kan. Lepas tu saya beli kereta lah 2 biji. Dekat sini ada gambar kereta lah. Ada tak nak tengok kereta pertama yang saya beli untuk buat bisnes kereta sewa? Mana gambar dia? Sekejap saya cari. Ada tak nak tengok? Alright. Ni kereta pertama yang saya beli, Pro 2 Kancil. Ini tahun 2006. Tapi kereta ni masa saya beli, kereta ni kalau dekat dia punya geran tu tahun 1997. Saya buat bisnes kereta sewa tahun 2006. Maknanya kereta ni dah 9 tahun. Saya hanya beli kereta second hand. Saya bayar down payment dalam RM3,000. Lepas tu bulan-bulan dua kereta ni dalam 400.5 macam tu lah dia punya installment. And then saya sewakan sebulan sebiji kereta boleh dapat dalam RM500. Kan? So duit sewa dalam RM1,000 macam tu. Lepas tu installment dalam 400 lebih. Maintenance semua tu, sebulan lah saya punya net profit dalam RM300 untuk 2 biji kereta ni. Okay. Ada tak sesiapa yang nak belajar macam mana nak mulakan bisnes kereta sewa? Dan daripada bisnes kereta sewa ni, alhamdulillah saya boleh berhenti kerja, saya boleh beli rumah kan. And then saya boleh bina bisnes. Ada lagi ke yang mendengar saya punya live ni? Jangan saya minum dahaga. Alright, so sambil tu, sebenarnya saya kalau macam orang PM saya call ke tanya macam mana nak mula bisnes kereta sewa, saya malas nak ajar. Sebab apa? Bisnes kereta sewa ni dia kira macam tak ada lagi lah kawan-kawan saya, anak murid saya yang saya ajar yang boleh jadi jutawan. Tak ada lagi. Memang lambat, memang slow, memang risiko tinggi lah. Berbanding dengan buat bisnes SKV. Macam SKV ni, saya tak sampai setahun saya dah melahirkan 2 orang jutawan. So saya lebih suka sesiapa yang, kalau you belum start bisnes kereta sewa, saya lebih suka you join saya sebagai
ejen SKV. Modal nak join SKV ni pun murah je. Bermula RM65.40 saja. And then saya target lah siapa yang join bawah saya, dalam masa 12 bulan you boleh buat profit lah, net profit sebulan RM20,000. Sebab apa? Saya dah ada ejen bawah saya, dia join 3 bulan je, dia dah buat untung RM20,000 sebulan. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Yang saya nak saya bantu, boleh buat untung. Bukannya sale tau, untung. Setiap bulan RM20,000. Kan? Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you cakap you nak jadi ejen. Modal dia RM65.40. Dan macam company ni, alhamdulillah lah, dah ramai. Tahun lepas saja SKV sudah melahirkan 50 orang jutawan. And then saya pula, saya join SKV ni pada bulan Februari 2021. Dan dalam masa setahun, alhamdulillah, saya buat benda ni 2 orang je, saya dengan isteri saya je. Dalam masa setahun, daripada Februari 2021 sampailah Januari, alhamdulillah kita punya jualan tu 4.2 juta ringgit. Nanti saya nak share. Saya nak share saya punya ada tak nak tengok saya punya sale selama setahun? Kalau ada, cuba komen ada. Okey, ni saya punya record sale. Okey, ni record sale saya daripada Februari 2021 sampai Januari 2022. So total sale saya 4.2 juta dan saya punya commission RM291,000. Commission bonus lah. Ada tak sesiapa yang nak jana pendapatan macam ni? Dan SKV ni kira pada saya, kalau you buat betul-betul, memang boleh. Kan? Hai Puan Shirley. Ni isi saya. Alright. Okay. Siapa yang nak komen, nak you screenshot video ni and then you WhatsApp saya. Tapi itulah, saya pun pelik juga, masih ramai lagi orang yang PM saya, call saya, tanya nak buat bisnes kereta sewa. Saya pun pelik, kenapa lah nak buat bisnes yang susah? Sebab apa? Bisnes kereta sewa ni modal besar, risiko tinggi, and then kira macam dia nak scale tu susah. Macam bisnes SKV ni saya buat, dia nak scale tu cepat je. Saya join bulan Februari, 4 bulan pertama saya punya sale paling tinggi 14,000. Lepas tu bila saya punya team dah berkembang, sekarang ni saya punya sale memang 600,000 ke atas lah. So terpulang pada you nak buat bisnes yang mudah ataupun you nak buat bisnes yang susah kan. Tapi ada juga yang, tapi tak apa, saya cerita je macam mana nak mula bisnes kereta sewa. Alright. So saya start tu tahun 2006, saya beli kereta, lepas tu saya sewakan, alhamdulillah setiap bulan dapat untung lah RM300. Masa saya start tu sebenarnya saya nak kira macam saya masih lagi bekerja dekat universiti, saya masih ada gaji, tapi gaji saya tu memang habis bayar hutang je lah kan. So niat saya masa tu, saya nak duit RM300 je untuk beli barang dapur. Kan. And then you all pun, bila nak start bisnes kereta sewa, you kena ada target yang jelas lah. Janganlah letak target yang melampau-lampau, yang macam pelik-pelik kan. Alright. Nak buat yang mudah. Nak buat yang mudah, you join SKV kan. Kalau you nak buat yang susah, you buatlah kereta sewa. Kereta sewa ni satu, macam saya sendiri pun saya tak fokus. Sebab apa? Kalau pelancongan dah boleh bergerak kan, maknanya pelancong daripada luar negara boleh masuk, tu seronok kan. Tapi sekarang ni pelancong pun tak boleh masuk lagi, susah kan. So boleh lah, tapi you punya keuntungan tu tak besar lah. Sebab apa? Kita terpaksa bergantung kepada domestik punya market. Domestik market ni memang dia nak murah-murah. Sangat jarang lah untuk you dapat harga sewa yang cantik lah kan. Nak buat tu boleh, tapi kira macam kira pendapatan tu ngam-ngam je lah. Kalau untung tu nasib baik lah. Kan? Alright. So and then ini saya cerita ni, saya buat bisnes kereta sewa sebelum zaman Covid tau. Sebelum zaman Covid. Masa tu memang seronok lah kan. Lepas tu
lama-lama saya punya customer tu makin ramai. Saya ada masalah pula. Sekejap saya minum dulu. Okay, so masa saya start tu saya hanya ada 2 buah kereta saja. Alright. Lepas tu saya pula nak beli kereta. Memang saya punya gaji tu memang dah terciduk lah, memang dah tersontot kan. Saya punya komitmen bapak tinggi gila kan. Kalau nak apply loan tu memang confirm bank reject kan. Masalah saya masa tu, saya punya customer tu ramai tau. Student dekat tempat saya mengajar tu lebih kurang 5,000 orang. Lepas tu staff dekat tempat saya bekerja pun ramai, lebih pada 100 orang. Kereta 2 biji. Lepas tu saya punya customer berebut-rebut nak sewa kereta. Kereta saya memang hari-hari jalan kan, non-stop. So saya pula nak tambah kereta tak boleh. Sebab apa, nak apply loan tak boleh kan. Tapi masa tu saya dapat idea, saya ambil kereta orang. So masa tu mula-mula tu saya ambil lah kereta kawan-kawan saya kan. Kawan-kawan saya yang bekerja kat universiti, saya tanyalah ada siapa-siapa yang ada kereta lebih, dia orang sewakan. So saya sewakan, saya ambil commission sikit, and then balance tu bagilah dekat dia orang kan. Okay, last kali saya jumpa seorang toke Cina ni. Toke Cina ni dia pun buat bisnes kereta sewa, tapi dia ni banyak sewa kereta dekat company. Dia tak sewa dekat personal lah. Okay, so, and then macam dia ni, dia beli kereta, dia sewakan dekat company, kontrak 3 tahun. Lepas 3 tahun, company ni akan hantar balik kereta dan dia akan ganti kereta baru. So kereta-kereta dia tu biasanya dah tak ada hutang kan. Sama ada dia biar je kat rumah dia ataupun dia jual. Macam tu kan. So saya toke Cina ni, you ni dengar lagi tak saya punya cerita ni. Toke Cina ni dia dekat rumah dia tu ada banyak gila kereta kan. Dia biar je. Dia biar je kan. Hujan panas. Sebab apa? Dia dah sewa 3 tahun, dia dah untung dah. Lepas tu kereta tu tak ada hutang. Tak ada hutang. So dia biar je. Kalau ada orang nak beli, dia jual. Kalau tak ada, dia biar je kan. Alright. Lepas tu saya pun jumpa dia. Nama dia Desmond lah. Saya jumpa dia, and then saya cakap, bos, Toke, saya ada buat bisnes kereta sewa bos. Saya ada banyak customer, tapi kereta saya ada 2 biji bos. Tak cukup. Boleh tak macam saya ambil kereta bos ke, macam mana, saya makan commission sikit ke, and then tengoklah macam mana kan. So Desmond ni pun dia tengok saya atas bawah. Sebab apa, saya tak pernah jumpa dia, tak pernah kenal. Just jumpa dia, saya pitching dia kan. So Desmond ni lah dia fikir tak apalah, dia cuba. Dia bagi saya dekat sebiji kereta. Tetapi tuan-tuan, banyak orang bila dia cuba gunakan teknik ni, dia tak dapat. Nak tahu tak kenapa Toke Cina ni dia berani bagi kereta kat saya? Lepas tu bagi pula, bukannya saya kena bayar apa-apa. Dia bagi macam tu je. Sebab apa, kereta tu tak ada hutang. Dia tak tahu kenapa Desmond boleh bagi kereta dekat saya free je. Okey, saya dekat area rumah saya ni, dekat area Sepang. Ada tak nak tahu kenapa Desmond boleh bagi kereta dekat saya secara percuma? Dan dia last dia bagi saya total dia bagi 7 biji kereta. 7 biji kereta. Nak tahu tak apa benda yang saya buat yang membolehkan saya boleh dapat 7 biji kereta secara percuma? Cuba komen sikit. Ada lagi ke yang dengar saya punya cerita ni? So dekat sini, bila you nak berniaga, you kena pandai yakinkan orang. You kena pandai pitching orang. You kena pandai menggunakan resources orang. Alright. Okay, sambil-sambil tu saya nak iklan sikit lah. Saya mencari sesiapa yang nak join team saya, SKV. Saya target lah, SKV ni dia jual suplemen kesihatan lah untuk kencing manis. Modal untuk join RM65.40 je. Kalau you nak, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen SKV. Alright, siapa yang dah WhatsApp saya, you komen dan WhatsApp. Dan WhatsApp. Alright. So, apa benda yang saya buat yang membuatkan si Desmond ni dia berani bagi kereta dekat saya secara percuma? Saya cakap, bos, saya kerja dekat universiti. Saya bawa saya punya business card tu. Sebab apa saya kerja dekat universiti, so saya memang ada business card. So saya tunjuk dia, ni business card saya. Alright, so bila Desmond nampak saya punya business card, okay, barulah dia berani nak bagi kereta. Saya tanya dia, Desmond,
kenapa you berani bagi kereta dekat saya? Sebab apa? Saya first time jumpa you. Kita tak pernah jumpa, and then tiba-tiba I jumpa you, I minta kereta dan you bagi. Nak tahu tak apa kenapa Desmond berani bagi? Dia kata, you kerja universiti mah. Kalau you tipu saya, you mau lari mana mah? Kan? Saya boleh cari you. So dekat situ saya menggunakan credibility dekat tempat saya bekerja untuk yakinkan dia. So you all pun, bila you nak bekerja sama, bila you nak ambil kereta orang, you kena menggunakan credibility lah. Sama ada credibility you punya company ke, ataupun macam saya dulu, saya baru je start bisnes kereta sewa. So saya menggunakan credibility tempat saya bekerja. Macam kalau saya ambil kereta dia, kalau saya tipu dia, saya tak boleh lari lah kan. Kan? So itulah ramai orang macam dia, Tuan Wahid, saya dah cuba jumpa banyak supplier kereta sewa. Saya minta kereta, dia orang tak nak bagi. Sebab apa? Dia orang tak yakin dengan you. Macam mana nak confident? So you kena banner satu profile yang membuatkan orang yakin untuk invest kat you. Kan? Ada ke yang okey, ada tak? Okey, ada tak yang dah WhatsApp? Okey, nanti saya reply. Make sure you masuk dalam group Telegram saya. And then saya nak bagi ni. Saya nak bagi saya punya ebook, Rahsia Pinjaman Rumah. Macam mana saya boleh beli rumah bernilai 1 juta lebih. 1 juta lebih untuk daripada bisnes kereta sewa. So yang ni nanti saya bagi link download dekat saya punya group Telegram. Ada tak sesiapa yang nak ebook ni? Kalau nak, you WhatsApp saya, you pergi dekat bio, you WhatsApp saya. Nanti saya bagi link download. Macam mana dengan bisnes kereta sewa saya boleh beli rumah, tak silap saya 4 biji rumah bernilai 1.4 juta. Ada tak? Kan? Kalau ada, you ada komen nak ebook, lepas tu you WhatsApp saya. Make sure you masuk dalam group Telegram saya. Nanti saya bagi link. Saya nak bisnes yang sewa kereta supercar macam Lambo, Mustang. Itu. Tengok, dia bila dia nak start, dia nak benda yang besar-besar kan. Besar-besar kan. Start dengan kecil-kecil dulu kan. Sebab apa? You baru nak start kan. You tak tahu lagi sepak terajang apa semua. Dan sebelum you start, you decide you nak beli kereta apa. Macam saya, kita guna satu teknik lah. Teknik dipanggil validation. Validation maknanya 3 bulan sebelum kita start beli kereta, kita dah buat iklan olok-olok. Kan? Kita buat iklan olok-olok dulu, kita iklan, and then kita nak dapatkan feedback. Ada tak orang nak sewa kereta? Kereta apa yang dia nak? So, lepas 3 bulan barulah kita decide sama ada nak buat kereta sewa dan nak beli kereta apa. Kan? Alright, so boleh you nak buat, tak kisah. First kali 3 bulan sebelum you buat bisnes kereta sewa tu, you dah start buat campaign, you dah start iklan, buat iklan olok-olok. Kalau orang call you cakap nak sewa kereta, kalau you tak ada kereta, you cakap kereta fully book. Tapi you ambil lah database tu. Itulah cara macam mana saya buka cawangan. So contohnya macam saya buka cawangan dekat Kuching kan. So saya cakap dekat saya punya partner, okey sekarang ni kita buat iklan 3 bulan. Kereta tak ada lagi tau. Dia pun buat iklan. Dia buat laman web, dia buat iklan bla bla apa semua. And then bila orang contact dia, call dia nak sewa kereta tak ada. So apa yang kita buat, cakap kereta fully book. Kita bohong sunat lah dulu kan. Kereta fully book. Tapi kita dah ambil database tu. Lepas tu bila kita tengok, memang ada permintaan. Apa yang saya suruh partner saya buat adalah, saya suruh dia pergi cari pengusaha kereta sewa yang dah ada kat sana. Yang apa kan, dekat setiap tempat tu kadang-kadang memang ada orang yang dah buat bisnes kereta sewa. So pergi jumpa dia orang, sembang, minum teh tarik, and then ajak bekerjasama, berpartner kan. So kita ambil booking, kita pass dekat dia orang, and then kita ambil commission sikit lah. So dekat situ kita dah start ada macam orang pun dah kenal, demand pun dah ada, and then lepas 3 bulan barulah kita decide beli kereta. So itulah cara dia. Banyak orang dia bila nak buat bisnes kereta sewa, dia salah step. Dia pergi beli kereta dulu. Lepas tu dah ada kereta, barulah dia menggelupur nak buat iklan. Lepas tu dia buat iklan,
kereta tiap-tiap bulan kena bayar. Kena bayar. Lepas tu bila dia buat iklan tak ada orang nak sewa. Lepas tu tiba-tiba ada orang nak sewa kereta, dia pun menggelupur nak bagi sewa kereta. Itu yang dia bagi kereta dekat pencuri, penyangak, penyamun, penyenayah apa semua. Sebab apa? Dia tak ada buat preparation. Kan? Macam saya, masa saya start tu, saya sewa kereta dekat student, saya sewa kereta dekat staff universiti. So risiko tu tak ada lah. Dia orang budak-budak ni, student ni, dia sewa kereta nak lari kat mana kan? Tak boleh. Tapi macam banyak orang, kawan-kawan saya yang buat kereta sewa, dia tersilap. Dia tengok saya buat kereta sewa, dia pun nak buat. Tapi dia tidak ada sasaran pelanggan yang jelas. Lepas tu dia beli kereta dulu. Dia beli kereta dulu, dah ada kereta barulah dia nak pergi buat iklan. Lepas tu bila dia buat iklan, macam dia baru start. Lepas tu of course lah, orang tak kenal. Lepas tu macam dia orang ni terpaksa offer harga yang rendah lah kan. Sebab apa? Nak dapatkan customer. Bila dia start offer harga rendah, so dia akan menarik pelanggan-pelanggan yang tidak berkualiti. Sebab apa? Pelanggan-pelanggan yang tak berkualiti ni, dia orang akan survey mana-mana orang yang buat kereta sewa yang boleh offer harga rendah. So that's why banyak orang yang buat kereta sewa, dia buat iklan. Lepas tu dia letak harga rendah. Lepas tu dia start dapat customer. Dan customer tu 90% memang customer yang bermasalah. Alright. Okay, sekejap saya baca komen. Okay, nak beli kereta macam mana? Saya nak beli kereta macam mana tuan? Okay, nak beli kereta macam saya dulu. First dulu saya beli kereta second hand lah. Lepas tu saya start bisnes kereta sewa tahun 2006. 2009 barulah saya boleh beli kereta atas nama sendiri. 2009, 3 tahun. Sebab apa? Saya punya record bank tu memang teruk gila. Memang apply loan dia reject, apply loan reject kan. So apa yang saya buat adalah mula-mula tu saya ambil kereta Desmond lah. Saya ambil kereta Tokyo Cina, kereta Tokyo Cina. And then saya sewakan. Saya makan komisen lah kan. Lepas tu saya ambil, saya suruh adik ipar saya beli kereta, beli guna nama dia. And then saya ambil, saya bayar lah bulan-bulan. Lepas tu saya minta lah makcik, saudara mara, kawan-kawan saya beli kereta letakkan saya. Lepas tu bila saya punya kereta tu dah banyak, saya punya cash flow, duit sewa tu masuk banyak. Lepas tu dia ada teknik dia ada skill dia. Lepas saya gunakan teknik tu, setiap kali saya apply loan bank, memang pagi apply petang lulus. Ada tak nak tahu macam mana saya buat? Saya boleh beli kereta sampai 30 biji. Kan? Nak tahu tak macam mana saya buat? Dan daripada teknik tu, saya boleh beli rumah, 4 biji rumah bernilai 1 juta lebih. Ada ke lagi yang mendengar saya punya live ni? Kan? Ni real story tau. Dan benda ni saya tulis tau. Saya tulis dalam bentuk e-book. Alright, e-book ni. Saya pernah tulis, ni e-book lah, panduan bisnes kereta sewa dan juga rahsia senang mendapat pinjaman. So kalau you buat benda ni, insyaAllah you nak beli kereta boleh, nak beli rumah pun boleh. Alright. Macam tak ada orang nak dengar je ni. Macam you tak berminat je. And then saya nak minta lah yang menonton ni, boleh tak bantu saya share video ni. Share video ni. Manalah tahu ada orang nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa, macam mana nak beli rumah kan. Kan. Alright bang, siapa yang dah share, komen dan share. Ada dengar. Abang kerja apa kat universiti? Saya dulu saya mengajar lah, pensyarah lah konon-konon kan. Pensyarah. Tapi saya jawatan saya tutor. Sebab apa? Saya tak ada PhD. Alright, ada je. Okay, Pak Karim. Alright, okay, minta tolong siapa yang dah menonton ni, boleh tolong saya share. Macam view tu makin menurun. Alright, so macam tadi ada orang tanya macam mana nak beli kereta. So masa saya mula-mula tu, saya punya record bank tak cantik lah. Sebab apa? Saya pun dah banyak hutang. Nak apply loan pun memang, setiap kali saya apply loan memang bank reject. Memang bank reject. So apa yang saya buat, masa saya buat tu, lepas tu customer saya makin ramai. Lepas tu saya start ambil kereta orang. Sebenarnya benda ni terjadi secara tak sengaja dan tak ada orang ajar saya. Ingat tak macam tadi saya cakap, Desmond dia bagi kereta kat saya 7 biji. Lepas tu
setiap minggu saya kena pergi kedai dia, saya kena bagi duit. So you bayangkan, saya macam saya sewa kereta dekat student. Lepas tu student ni dia bayar duit kan, dia bayar duit memang duit cash lah. Ada yang bayar RM1, ada yang bayar RM5, ada yang bayar RM10, ada yang bayar pakai duit shilling sewa kereta. So dekat rumah saya tu setiap minggu duit banyak gila. Tapi duit tu tau, duit kertas, duit shilling pun semua. And then saya pula, saya dengan isi, kita orang tak ada anak lagi masa tu tau. Saya dengan isi, kita orang setiap hari pergi kerja. So duit tu, duit cash tu memang simpan dekat rumah tau. Simpan dekat rumah. Sebab duit sewa lah. Sebab apa, setiap minggu time cuti je saya akan pergi jumpa Desmond, saya akan bagi duit tu dekat dia, cash. So saya risau lah. Sebab apa, saya takut nanti manalah tahu ada orang jahat ke, dia pergi pecah rumah saya, dia ambil duit tu kan. Lepas tu saya dah lah, duit tu je ada. Duit tu bukan dia, duit saya, duit Desmond kan. So saya risau. Saya risau takut orang pecah rumah saya. Masa tu saya duduk dekat quarters tau. Quarters memang, rumah saya tu memang tak ada grill ke, memang orang boleh buka tingkap masuk je. Saya pula nak bawa duit cash tu bapak banyak, memang duit kertas, duit singgit-singgit. Satu bulan duit yang masuk, duit sewa kereta lebih daripada RM15,000 satu bulan. You bayangkan, takkanlah saya nak bawa duit singgit-singgit tu pergi kerja, memang tak boleh kan. So saya risau. Lala saya cakap dekat Desmond, Desmond, I susah lah nak simpan duit banyak-banyak. I risau nanti takut orang curi duit saya, duit kan, nanti I tak boleh bayar you. So boleh tak saya buka personal current account, buka account semasa. And then macam duit sewa saya dapat tu, saya belanja lah, buat minum pun semua. Tapi macam duit gaji pun semua, kalau ada duit online pun semua, saya transfer dekat, saya masukkan dalam saya punya personal current account. And then saya pergi jumpa dia, saya bagi check je. So Desmond pun boleh lah. So saya tak payah bagi cash dekat dia. So far you faham tak ni? So saya pergi jumpa dia, saya bagi check je, tak payah bawa cash. So duit-duit sewa kereta, petang-petang tu kalau banyak sangat, saya akan pergi bank, saya akan bank in kan. Lepas tu yang duit singgit-singgit tu saya belanja lah kan. And then saya pun ada gaji. So duit gaji saya masukkan dalam personal current account tu. And then duit tu lah saya guna untuk rolling. Sebulan duit masuk dalam tu dalam RM15,000 kan. Okay. So and then saya macam permintaan kereta sewa tu makin lama makin banyak. Lepas tu saya pun apply lah nak beli kereta. Tapi setiap kali saya apply loan bank, memang bank reject. Saya apply loan, reject. Apply, reject. Kan. So kenapa reject? Sebab apa? Saya apply loan bank tu, saya guna slip gaji. Masa tu gaji saya tak besar, dalam tak sampai RM3,000 lah. Sebab apa, setiap tahun naik gaji. Lepas tu saya pun dah ada master pun semua. Gaji saya tak sampai RM3,000. Saya apply loan bank, tak lepas. Apply, tak lepas kan. Alright. Lepas tu tapi saya duit sewa kereta ni, saya duk masuk dekat dalam saya punya personal current account. And then lalas sekali macam mana, saya kira macam saya perlukan kereta, nak beli kereta, tapi apply loan tak lepas. Lepas tu saya bengang, saya marah kan. Saya contact manager bank. Cakap, "Tuan, saya ni nak beli kereta, saya mampu bayar. Kenapa saya apply loan tak lepas?" Lepas tu manager bank tu cakap, tak tahu dia cakap apa. Saya ni ada tak nak tahu kenapa saya punya loan application tu tak lepas. Padahal saya dah ada bisnes ni. Alright. Yang ni ramai orang tahu, dan benda ni tidak ada orang ajar. Tak ada orang ajar. Okay, so manager bank tu cakap, Tuan Wahi, kalau saya tengok you punya statement gaji ni dengan you punya hutang, tak lepas, you tak mampu nak bayar, duit duit installment kereta baru ni. Tak mampu. Sebab apa, gaji you walaupun RM3,000, tolak, memang you dah banyak hutang. Memang kita tak boleh nak approve. So saya cakap, "Tuan, saya ada buat bisnes kereta sewa tuan. Sebulan saya punya duit sewa kereta tu RM15,000 tuan. Saya boleh bayar tuan. Saya ada duit." Okay. So manager bank cakap, "Okay, sekarang ni buktikan you ada bisnes kereta sewa." So biasa lah, bank dia minta lah saya punya SSM, lepas tu audit bla bla apa semua kan. Saya cakap, "Tuan, saya pun company pun tak ada lagi. Duit pun masuk dalam personal current account.
And then audit pun memang tak ada. Tapi memang duit sewa kita memang masuk dalam akaun, current account lah. So manager bank pun cakap, okay, kau bawa print kau punya statement current account tu. Dia minta saya 3 bulan statement current account. Kebetulan saya pun masa tu memang bawa. Saya tunjuk ke dia, saya tunjuk dekat manager bank tu. Dia tengok, dia terkejut. Sebulan duit masuk dalam tu 15,000. Lepas tu saya pula ada gaji saya tu memang tak boleh buat apa lah. Memang kalau apply loan memang tak boleh pakai. So manager bank cakap, okay tak apa Tuan Wahid, nanti saya tengok dulu, nanti saya contact you. Okay, so apa yang berlaku adalah masa saya jumpa manager bank tu pagi, petang tu manager bank tu call, okay Tuan Wahid, loan lulus. So saya terkejut, ya Allah, ini cara dia nak apply loan, ini cara dia. So you all, kalau nak apply loan, so you kena ada business. Duit business tu kena masuk dalam personal current account. Tapi itu dulu lah, masa tu saya masih lagi bekerja dekat universiti. Saya masih bekerja. So personal current account boleh pakai. Tapi kalau you dah berniaga, tak boleh lah. You kena pakai business current account. You faham tak ni? Ni air ni untuk ni Fitech ni untuk orang kencing manis. Kan? So itu cara dia. Dan benda ni tak ada orang ajar. Bengong betul. Aku kat sekolah tak ada orang ajar. So kalau dekat sekolah ada orang ajar, dah lama dah aku beli rumah, beli kereta kan. So cara dia, kalau you masih bekerja makan gaji, you ada kerja makan gaji kan, memang you tiap-tiap bulan ada gaji. Lepas tu memang biasanya gaji tu memang dah tersontok lah, memang tak boleh. So apa yang you kena buat adalah you kena ada satu business, dan duit business tu you kena masuk dalam personal current account. Lepas tu duit gaji you pun you sumbat kat situ kan. So bila you ada bila ada gaji, contoh gaji you 3,000 kan, 3,000, lepas tu you ada duit business sebulan 15,000. Bank dia tak kira pasal untung tu, dia nak tengok cash flow kan, 15. So dekat sini bank dia dia ambil dalam 10%. Macam saya, masa saya apply tu sebulan 15,000. Lepas tu bank ambil 10%. Dia anggap 10% tu saya punya profit kan. So sebulan 15,000, sebulan 15,000 maknanya saya punya profit tu dalam 1,500. 1,500 kalau saya nak beli kereta apa? Kereta Azia. Saya boleh beli 3 biji. 3 biji kan. Macam tu lah. So the moment saya beli kereta, bila saya beli kereta, saya punya duit dalam akaun tu bertambah lah. Sebab apa? Bila kereta bertambah, duit sewa pun bertambah. So bila saya punya duit tu bertambah, macam contohnya mula-mula 15,000. Lepas tu saya dapat beli kereta, duit dah jadi 20,000. Lepas tu saya dapat lagi apply loan lagi, dapat lagi. Lepas tu saya punya duit masuk sampai setiap bulan 100,000. Tiap-tiap bulan. Itu lah cara dia. You faham tak ni? And then benda ni you boleh apply dekat, you nak beli kereta boleh, you nak beli rumah boleh. Bank dia tak kisah pasal untung. Dia nak tengok cash flow. Kan? Alright, ini yang saya tulis. Ini yang saya tulis dalam buku saya ni. Ini e-book. Kalau you nak you WhatsApp saya, nanti saya bagi free je. Sebenarnya saya jual ni, yang ni 200, yang ni 50. Tapi siapa yang WhatsApp saya bagi free je. Ada tak ni nak? Ni real story. Okay, so daripada situ, bila saya tahu rahsia tu kan, bila saya tahu, rupanya macam ni kan. Kita ingat nak apply loan bank ni nak kena pakai smart apa semua. Tak. Sebab tu orang Cina pakai selekeh pergi bank nak apply loan senang. Sebab apa? Cash flow tu. Kan? Cash flow tu. So tapi sekarang ni saya tak galakkan lah you buat kereta sewa. Sebab kereta sewa sekarang ni struggle. Tambah-tambah sekarang ni kita terpaksa bergantung kepada domestic market, risiko tinggi lah. Boleh nak buat tapi risiko tinggi. So saya sangat galakkan you join saya, jadi ejen SKV. Macam saya sekarang ni, you bayang you tengok. You tengok saya punya cash flow. Saya nak tunjuk you sekejap mana. Saya nak tunjuk you. Nak tengok tak saya punya sale saya bulan ni selama 5 hari. 5 hari. So saya punya personal sale 3,500. Group sale saya 100,000. And then saya punya bonus sekarang ni 12,000. 5 hari. Ini kalau bank tengok ni memang menggelupur bank nak bagi loan. So
Bisnes ni dia 10 kali ganda lagi power daripada kereta sewa. Ada tak sesiapa yang nak macam ni? Yang ni you boleh beli kereta. Sebab tu saya punya leader, saya punya kawan-kawan boleh beli Mercedes, boleh beli Range Rover, boleh beli BMW. Sebabkan ni cash flow tu. Ada tak sesiapa? And then macam SKV pula, macam SKV setiap bulan dia keluarkan macam slip gaji. Dan slip gaji tu you boleh gunakan untuk apply loan. Macam saya, dia akan tengok based on kita punya bonus lah. Bonus kita. So macam saya sebulan 30,000 kan. 30. Kalau saya tunjuk slip gaji saya daripada SKV tu, memang menggelupur lah bank akan bagi. Kan. Setiap bulan 30,000 you punya gaji. Memang kan. So that's why saya nak aja. Kalau kereta sewa ni dia susah sikit. Sebab apa? Competition pun tinggi kan. Modal pun besar. Macam yang ni memang best. Yang ni bisnes SKV ni pada saya 10 kali ganda lebih mudah, lebih menguntungkan berbanding kereta sewa. That's why kalau orang minta saya ajar kereta sewa, saya malas nak ajar. Sebab apa, benda tu lambat. Yang ni cepat. You nak buat bisnes mana? Yang cepat ke bisnes lambat? Kan. So ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Saya target siapa yang join saya dalam masa 12 bulan dia boleh buat untung RM20,000 sebulan. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Dan you jangan risau, company ni memang ada lesen, produk dia tu memang ada KKM, memang ada JAKIM dan dah ramai orang berjaya. Dan produk dia tu memang artis-artis pun dah pakai kan. Dia punya duta pun partner kan. Memang selamat. Memang boleh buat duit. Ada tak siapa yang nak komen, nak you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Kan. HQ SKV kat mana? Dia dekat Shah Alam. Alright. Siapa yang dah WhatsApp saya, you komen dan WhatsApp. Kan. Bisnes apa SKV? Okay, SKV ni dia jual produk kesihatan. Dia fokus untuk kencing manis, tapi dia juga ada vitamin. Siapa pernah dengar kalau you ada family ke yang ataupun you ada masalah kencing manis, you ada masalah berat badan, you boleh gunakan produk SKV. Siapa pernah nampak? You pernah nampak tak produk ni? Defend ni. So dia punya billboard. Saya tunjuk billboard dia. Itulah saya sedih, ramai lagi yang tak tahu pasal SKV ni. Mana? Ada tak sesiapa yang pernah nampak ni signboard ni, billboard ni? Dia punya duta dia Pak Nel. Okay, SKV ni dia mula-mula dia fokus kepada produk untuk kencing manis, tapi dia juga ada vitamin. Vitamin ni kalau you makan dia boleh membantu menguatkan sistem imun. Tambah-tambah sekarang ni zaman COVID kan. So banyak customer kita bila dia kena COVID je, dia makan vitamin Defend ni, alhamdulillah dia tak ada kena. Dia tak ada sampai ditidurkan. Dah banyak artis-artis pun pakai. So produk tu memang viral, memang ramai, memang berebut. So memang senang jual. Kan? Yes. And then SKV tahun lepas dia punya jualan 90 juta. Pak Nel adalah duta SKV. Biasa orang sebut vitamin Pak Nel. Ni dia punya vitamin. Alright. So saya mencarilah sesiapa yang nak join team saya. Modal untuk join SKV murah je tuan-tuan, RM65.40. And then you dapat, bila you bayar you dapat ni, and then you dapat training 5 hari, you dapat dia punya video-video tutorial. Lepas tu you dapat sistem website untuk manage you punya business. You boleh submit order, you boleh tengok you punya bonus, you boleh print you punya slip gaji pun semua kan. Memang power. Saya setiap bulan lah, alhamdulillah lah, 30,000 saya punya bonus. Kan. And then kereta sewa saya ajar, saya pernah ajar orang buat kereta sewa, nak dapatkan 30,000 susah. Saya punya team pun ada yang dah buat 5,000, ada yang dah 20,000. Profit tau, bukannya sale. Kan. Tunjuk produk soft copy. Okey, jap. Kalau you nak katalog dia, you WhatsApp saya. Saya boleh bagi yang ni. Yang ni katalog dia. Alright. Yang ni katalog dia, saya boleh bagi free. Kan? Ni dia punya produk. Dia ada 9 produk. Kalau you nak detail lagi, you WhatsApp saya. Kalau you nak beli produk pun boleh, you nak jadi ejen pun boleh, tak ada masalah. So, ada tak sesiapa kat sini yang ada masalah kencing manis? Ataupun you ada family ke, mak ayah ke yang ada kencing manis? Dan SKV ni dah membantu lebih daripada 300,000 orang customer
yang ada masalah kencing manis. Memang banyak testimonial yang ada kaki dah nak kena potong bila dia makan produk SKV. Kaki dia tu dapat diselamatkan. Ada yang kena stroke, ada yang dulu saya gemuk kan. Sekarang ni alhamdulillah saya berat badan saya dah maintain normal. Macam isi saya pun dulu dia ada asma kan. Ada asma. So SKV ni produk dia memang selamat, memang bagus. And then dia punya founder ni yang pakai spek mata ni doktor. So you jangan risau. And then company ni memang ada lesen. Rakyat Malaysia memang ramai darah tinggi, diabetes, stroke. Betul. So SKV ni dia memang fokus membantu. Kalau nak cerita pasal kencing manis ni, dekat Malaysia dia ada lebih kurang 7 juta orang. 7 juta orang yang ada masalah kencing manis. So market tu besar gila. And then SKV ni produk ni kita boleh jual dekat Singapura dan coming soon Indonesia. Saya mencarilah sesiapa yang nak join team saya. Dan saya target lah dalam masa 12 bulan you boleh buat profit, you boleh dapat bonus RM20,000 sebulan. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Kalau ada, you komen nak. Saya nak cerita pasal kereta sewa ni, you tanya pula pasal kereta pasal SKV. Tapi tak apalah, sebab banyak lagi orang yang nak buat kereta sewa. Ini apa lagi? Macam bila saya buat bisnes kereta sewa tu, saya ambil kereta, saya dah menjawab lah. Saya ambil kereta orang, lepas tu saya gunakan personal current account, and then saya pergi apply loan, saya beli kereta. Lepas tu sampailah pada tahun 2010. Kereta yang saya beli under isi saya dengan under company dalam 30 biji. 2000 saya start 2000, saya buat kereta sewa 2006. 2009 barulah saya start boleh beli kereta. 2010 saya dah ada 30 biji kereta under saya, under isi saya, under company. Lepas tu saya ambil lagi kereta orang, kereta pajak lah kan. Saya suruh kawan saya, family saya, staff saya kan beli kereta, letak kat saya. So dia orang ni total 40 biji. 40 biji campur dengan 70 biji, total kereta yang saya manage masa tu 70 biji. 70 biji sebiji kereta masa tu boleh sewa paling sikit lah 1,500. You bayangkan 70 biji kali dengan RM1,500, sebulan saya punya duit masuk dalam account company RM100,000 lebih. Kan? And then kereta sewa ni dia masa kalau kita buat senyap-senyap, buat kecil-kecil, dia punya margin tu besar lah, 30%, 40% kan. Lepas tu saya pula start daripada tahun 2008. Sebenarnya saya start dapat customer corporate. Kalau you main student ni dia susah sikit. Kalau you duk sewa kereta dekat customer yang tak ada duit, student ni apa semua, dia susah. Sebab apa? Dia orang ni nak murah-murah, lepas tu kalau jadi masalah dia orang tak nak bayar. So sebenarnya tahun 2008 saya dah start sewa kereta dekat syarikat. Kan? Alright. Sekejap saya. Okay. Alright, so ada tak sesiapa? So tahun 2008 sebenarnya saya start sewa kereta dekat syarikat. Macam mana saya boleh dapat customer syarikat corporate? Ada tak nak tahu? Macam mana saya boleh dapat customer syarikat corporate? Sebab apa banyak yang tanya, Tuan Wahid macam mana Tuan Wahid boleh sewa kereta dekat company ya? Ada tak nak tahu? Ke you nak tahu pasal ni? Saya hari ni saya nak cerita pasal kereta sewa je. Alright. So cerita dia, masa saya mula tu tahun 2006, saya fokus kepada student dengan staff yang bekerja dekat universiti. So ingat bila you buat bisnes kereta, you kena tahu siapa sasaran pelanggan you. Okay, lepas tu macam saya punya student ni, setiap tahun student ni dia akan habis belajar. Dia macam saya start 2006, masuk tahun 2007, budak student yang senior ni dia habis belajar, dia akan keluar lah. So rupa-rupanya student saya ni dia dekat luar, dia promote saya punya bisnes. Macam dulu lah, masa dulu tahun 2006, 2007, 2008 Facebook pun tak ada lagi. So bila ada orang nak datang Bintulu, dia orang akan tanya siapa yang pernah duduk kat Bintulu, siapa yang pernah belajar kat Bintulu. So student saya ni bila dia habis belajar, dia akan promote saya punya bisnes. Kalau you pergi Bintulu, you nak sewa kereta, you contact saya punya pensyarah Tuan Wahid lah. So student saya ni duk promote saya punya servis kereta sewa. So start daripada tahun 2008 saya start dapat booking. Mula-mula saya dapat booking daripada family, kawan-kawan student saya ni.
Lepas tu daripada situ, diorang ni pun rupa-rupanya diorang ni bekerja dekat Bintulu. Ada yang kerja dekat company oil and gas. Macam Bintulu ni banyak company oil and gas. So diorang datang Bintulu, diorang cari kereta. Lepas tu diorang bila dia guna saya punya servis, and then dia suka saya punya servis, lepas tu dia start recommend dekat company dia. So macam saya pula, saya punya rahsia, saya punya prinsip, bila saya bagi sewa kereta dekat saya punya customer, yang ni yang penting. Macam mana you nak grow, ada tak nak tahu? Benda ni penting. So saya pula, saya punya culture, bila saya sewa kereta, saya anggap orang yang datang kat tempat saya tu macam family saya, macam saudara saya. So kereta tu saya cuci dulu, lepas tu saya make sure bersih lah. Bersih. Walaupun kereta tu kereta second hand, kereta lama, saya cuci dulu. Setiap kali customer nak dapat kereta, saya make sure kereta tu saya cuci. Saya cuci, lepas tu saya hantar pergi airport. Lepas tu saya tunggu dia. And then kalau dia bawa barang banyak, saya tolong angkat barang dia. Saya masukkan dalam kereta, borak-borak dengan dia. Saya anggap dia orang ni macam family saya. Macam saya anggap dia orang ni macam family yang datang ziarah saya. So memang saya punya customer ni dia happy. Dia suka. Sebab apa? Masa tu banyak orang yang buat kereta sewa, dia tak friendly. Nak datang sewa kereta, nak sewa kereta macam dia layan kita macam penyamun. Macam kita ni nak curi kereta dia. So saya tak. Saya bila orang nak sewa kereta dengan saya anggap dia ni macam family saya. Kan. Kereta saya cuci, minyak saya isi, kira macam dia dilayan macam family. So customer saya ni bila dia dah guna saya punya servis, next time dia nak guna lagi, dia tak akan pergi dekat orang lain. Dia nak saya juga. Lepas tu dia start recommend dekat kawan-kawan dia pun semua. Itu yang saya start dapat. Mula-mula saya dapat family student saya. Lepas tu dia orang ni start recommend dekat company. Alright. You ni faham tak ni? Faham tak? Alright. Lepas tu 2008 saya start sewa kereta dekat company. Bila saya start sewa kereta dekat company kan, bapak dia punya margin tu memang cantik gila lah. You bayangkan masa tu saya 2008 saya masih lagi ambil kereta orang. 2009 saya start beli kereta. 2010 saya dah ada 70 biji kereta. And then kebanyakan saya sewa kereta dekat company lah. Memang bapak gila dia punya margin kan. So itu yang best lah. Lepas tu masuk tahun 2013 ada satu company lah daripada luar negara. Sekejap saya minum. Ada satu company daripada luar negara. Diorang ni rupa-rupanya diorang ni ada banyak customer yang nak datang Malaysia. Tapi diorang susah nak cari supplier kereta sewa yang boleh entertain dia punya customer. And then masa tu pula start daripada tahun sebenarnya 2011 saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja daripada universiti, and then saya fokus kereta sewa. So dekat situ 2011 saya start buka cawangan. Tapi saya buka cawangan tu saya buat macam sistem perancas lah. Siapa-siapa yang nak buat kereta sewa, saya ajar dia, saya sediakan sistem, dia gunakan saya punya brand, dia boleh running. So saya ambil lah sikit royalty dalam 2.5% macam tu kan. So 2011 saya start buka cawangan. Saya buka cawangan dekat Miri, dekat Kuching, dekat Kota Kinabalu, dekat KL, dekat Langkawi, Perak, semua kan. Saya buka cawangan. Tapi saya menggunakan sistem licensing lah. Okay, lepas tu so saya buat laman web tu. Saya buat laman web. So dekat laman web tu saya letak peta Malaysia. Lepas tu saya letak lah cawangan. Sebenarnya peta Malaysia tu saya pakai PowerPoint je. Saya pakai PowerPoint, saya copy peta Malaysia, saya letak lah logo company saya. So nampak macam company saya ni ada banyak cawangan. Masa tu saya ada 9 cawangan kot. 9 cawangan, satu Malaysia. So company daripada luar negara ni dia sedang mencari company kereta sewa yang ada banyak cawangan. So dia masuk dekat saya punya website, dia tengok company Greenmatic ni cawangan ni banyak ni. So diorang ni ada banyak customer nak datang Malaysia, tapi tak ada company yang boleh entertain diorang ni. Dia nak cari satu company yang boleh entertain. So this company contact saya, and then kita discuss, and then saya jadi supplier kepada that company. Yang tu yang membuatkan saya punya business tu meletup kan. Itu yang membuat. So moral dia kat sini sebenarnya kelakarnya kan, saya punya cawangan tu kita orang tak ada office pun. Kita orang tak ada office pun. Semua buat kat rumah je. So saya hanya ada office pada tahun 2015. Saya masa tu daripada tahun 2006 sampailah 2015 saya buat bisnes kereta sewa dekat rumah tuan-tuan.
dekat rumah. And then saya, yelah, kita tak adalah tunjuk kita buat kereta sewa kat rumah, tapi dekat kita punya website tu nampak gah lah kan. Nampak saya letak peta Malaysia, lepas tu saya letak logo saya. Nampak macam kita ada cawangan, padahal kita orang run dekat rumah je tuan-tuan. So you all nak start bisnes kereta sewa, nak start bisnes kereta sewa, tak payah nak tunggu semua ada. Banyak orang nak start, nak apply lesen, nak beli kereta, nak kena ada office, nak ada pekerja. Bengong betul. Bengong betul. Nak kena ada semua barulah nak start. Itu memang silap besar. Alright. Okay, so 2013 saya start partnership dengan few company lah daripada luar negara. And then rupa-rupanya bukan company tu saja tu. Rupa-rupanya ada banyak lagi company dekat luar negara yang dia orang ada customer yang nak datang Malaysia, dia nak cari satu company yang boleh, kalau macam customer dia datang untuk sewa kereta, company tu boleh. So saya start dapat company yang dia bagi customer kat saya, dia orang ambil commission, and then saya sewakan kereta. Kan. Masa tu saya punya sale gila-gila meletup lah. Lepas tu macam saya kereta tak cukup kan. Kereta memanjang tak cukup. Lepas tu saya sampai satu tahap macam setiap hari 100 booking masuk. Setiap hari 100 booking masuk. Saya hanya boleh confirm booking 30 je. 70 booking lagi tak boleh nak confirm. Sebab apa? Kereta tak ada. And then nak ambil kereta orang tak boleh. Sebab apa? Dia punya cara tu tak sama, kualiti tak sama kan. So susah. Saya nak ambil kereta orang memang susah kan. Sebab apa? Saya punya culture, bila customer datang, saya layan dia macam family. Tapi macam company lain, dia datang dia layan customer tu macam anjing kan. Macam customer tu nak curi kereta kan. So saya tak macam tu. Alright. So tahun 2018 saya pun fikir pening kepala. Sebab apa? Booking hari-hari banyak masuk. Setiap hari 100 booking masuk, 30 je saya boleh confirm. Lepas tu masa tu saya tanya mentor saya lah. Masa tu saya punya mentor Datuk Wira. Dok, saya problem dok. Booking banyak tapi kereta tak cukup. So saya punya mentor cakap, okay, sekarang ni Engkau rekrut orang untuk jadi supplier kau. So dekat situ, apa yang saya buat, saya start rekrut saya punya pesaing. Macam kereta sewa ni ada banyak. Saya rekrut siapa yang buat kereta sewa dulu ni, diorang ni adalah pesaing saya, competitors. Kita orang macam bergaduh lah. So tahun 2018 saya tukar saya punya business model. Saya start slow down beli kereta, and then saya start rekrut. Siapa yang nak buat kereta sewa, siapa yang dulu pesaing saya ajak dia join dalam kita punya group. And then saya fokus ambil booking, dapat booking, saya ambil commission, and then saya bagi kat dia orang. Dalam masa 2 tahun, saya start benda tu 2018. Tahun 2020 saya dapat rekrut 7,000 supplier kereta sewa. Bapak masa tu memang booking masuk je, memang kita orang boleh handle. Kan? Yes, tukar bisnes model. Tapi itulah nasib tak baik. Bila tahun 2020, bila COVID datang je. Sebab apa? Saya banyak 80% saya punya customer adalah pelancong. Saya tak suka main local market. Sebab apa? Local market ni dia nak murah-murah. Lepas tu dia bila ada masalah dia suka lepas tangan. Macam customer daripada luar negara ni, dia orang ni, dia harga dia tak kisah. Lepas tu dia orang ni sangat jaga. Dia memang very behave lah. Kalau jadi apa-apa pun dia akan bayar kan. So saya tak suka main market lokal. And then kalau market lokal pun saya fokus kepada company je. So 80% saya punya customer adalah pelancong daripada luar negara. 20% je saya main company. Yang macam customer lokal-lokal ni, saya kalau dia ada duit, dia jenis tak kisah harga, okey. Sebab apa? Harga sewa saya mahal. Company saya antara sewa kereta yang mahal. Kita orang tak sewa murah-murah. So kalau nak murah-murah, pergi dekat company yang kecil-kecil kan. Tapi memang problem lah. So company saya memang, kita tak ada bad review pun semua. Memang kita punya, kalau 5 star tu, kita memang selalu dapat 5 star ranking. Alright, so masuk tahun 2020, memang bila pelancong tak boleh masuk, memang jahanam lah. Memang game over lah. Memang game over. Saya sale sebulan boleh dapat dalam 400,000, 500,000 pun semua kan. Memang terciduk pun semua. Sale drop terus kosong kan. Lepas tu
saya punya lisensi pun diorang pun tak boleh cari makan apa semua. And then diorang pun start buat benda lain apa semua. And then saya punya bisnes tu betul-betul runtuh lah tuan-tuan. And then saya cuba, kira macam cuba jugalah jual produk orang, tapi itulah saya tak ada ilmu, tak ada pengalaman. And then bisnes tu rugi. And then staff saya pun berhenti kerja. Saya punya saving pun habis, nak survive kan, nak survive. Lepas tu saya pun hutang-hutang pun tak boleh bayar apa semua. And then saya dah start kena saman. Lepas tu tahun 2021 memang saya jatuh betul-betul. And then saya masuk balik SKV. Saya masuk SKV pada bulan Februari. So saya bermula daripada kosong, daripada zero. Alhamdulillah lah, dalam masa setahun total saya buat SKV ni, saya bangkit balik dengan isteri saya je. Saya buat 2 orang je. Total kita punya sales selama setahun 4.2 juta. Kita punya bonus lah. Bonus tu macam gaji lah, 290,000 tuan-tuan. So tak adalah sebanyak dulu macam kereta sewa. Tapi okey lah dulu. Walaupun saya pernah buat sale 500,000 kan, 600,000, tapi saya ada banyak pekerja. Saya ada 10 orang pekerja. Tolak. Last kita nak ambil gaji pun tak boleh. Tapi bila saya join SKV, walaupun saya punya bonus tu 30,000, 40,000 kan, tapi saya buat 2 orang je. And then tak payah nak pening kepala, nak fikir, nak pegang stok, nak packing barang, nak manage pekerja kan. So that's why kalau you all berminat nak, kalau you pun sama kena hilang kerja, ataupun you buat bisnes you terkesan, ataupun you memang jual produk. Dan saya faham lah, kalau siapa yang jual produk yang menggunakan sistem stocking agent, yang you pegang barang, memang sebenarnya you tak buat duit. Sebab apa? Saya dah tengok banyak kawan-kawan saya yang berniaga jual produk orang, yang dia pegang barang, sebenarnya dia tak untung pun. Yang untung tu founder je. Sebab apa? You nak kena sediakan tempat kan, lepas tu you nak kena gajikan pekerja, you nak kena hantar barang, you nak kena buat marketing apa semua. Tolak you tak untung. Yang untung founder je. Tapi SKV so you tak payah pegang barang, you tak payah packing barang, you tak payah hantar barang. So you fokus guna produk, kongsi je. So kalau dia bagi commission tu, itu you punya net profit. Dan sebenarnya kalau kita kira profit keuntungan tu sebenarnya lebih tinggi lagi daripada sistem stocking agent. So kalau you ada kenal siapa-siapa kawan-kawan you kan, yang berniaga produk orang apa semua, yang tengok struggle, duit pun tak nampak apa semua, saya sangat recommend untuk you join SKV. Sebab apa? Dah ramai leader-leader yang dulu dia jual produk apa semua, dia dah join SKV. So SKV ni dia baru lancarkan sistem ni tahun lepas, baru lagi. So kita perlukan, sekarang ni kita ada lebih kurang 20,000 agent. Sekarang ni kita perlukan tahun ni kita perlukan 60,000 agent. Dan SKV dia akan start masuk ke Indonesia. SKV ni produk dia jual dekat Malaysia, Singapura dan coming soon Indonesia. Kan, jual produk tapi tak running kan. So macam saya dulu lah, saya jual produk orang, barang kena simpan kan, kena simpan. Nak simpan kita kena sediakan office. Sebab apa? Ada pekerja, takkan pekerja nak datang rumah kita. Kena ada office, kena bayar sewa office. Lepas tu kita kena packing, kena beli wrapping paper lah, bubble wrap lah apa semua. Lepas tu cost postage memang customer tangguh. Staff nak kena pergi hantar kan. Bila hari cuti staff tak nak kerja kan. Lepas tu tolak lala kita nak ambil gaji pun tak ada. Siapa kat sini yang berniaga produk? Siapa kat sini yang berniaga produk yang sebenarnya you tak ada, you tak nampak untung pun? Nampak je sale juta-juta kan, tapi nak ambil gaji pun tak ada. Sebab apa? Kos operasi tu terlalu tinggi kan. So saya sangat beruntung join SKV. Memang alhamdulillah lah, memang nampak duit lah. Alright. So dengan bila you join ni, macam SKV pun bagusnya dia sediakan slip gaji kan. So macam you boleh print out you punya slip gaji tu, you boleh gunakan slip gaji tu untuk apply loan. Macam saya kalau saya dah boleh dapat dalam sebulan 20,000 kan. Kalau saya pergi apply, kalau 20,000, kalau you punya gaji you boleh buat untung 20,000 kan, you boleh beli rumah 20,000. Let's say lah you punya kali 20,000 tu let's say lah 14,000 ya. 50%, kita ambil 50% lah, mana 10,000. Kalau you punya bonus tu setiap bulan 20,000, you boleh beli rumah bernilai 10,000 kali dengan 200 berapa? 10,000 kali dengan 200 berapa? Cuba kira. Ini saya anggar-anggar je lah. Kalau you boleh buat, you masuk SKV dan you dapat buat bonus 20,000 sebulan. Katakanlah you kita ambil 50% je untuk apply loan kan.
10,000 kali dengan 200 berapa? 2 juta. Cuba kira. So you boleh beli rumah bernilai 2 juta ringgit. Kan? And then benda ni saya dah ada ejen 3 bulan je dia join. 3 bulan dia join, dia dah buat profit 20,000 sebulan. Saya tunjuk lah, ni betul-betul real story. Tapi dia ni memang rajin gila lah. Saya nak tunjuk saya punya ejen, team saya yang buat mana? Okay ni. Ni saya punya team. Dia join Ogos 2021. Bulan Oktober dia punya commission tu, bonus dia dah 24,000, dah 20,000 dah. Ini dia tiap-tiap bulan boleh beli rumah ni. Dia boleh beli rumah bernilai lebih pada 2 juta. Katakanlah satu buah rumah harga dia 300,000. 300,000 dia boleh beli 6-7 biji rumah. Kan? Ada tak sesiapa yang belum beli rumah? So saya nak bantu siapa yang join saya. Saya nak make sure dalam masa 12 bulan dia boleh buat 20,000. Tapi kena rajin lah, kena belajar, you jangan bagi alasan. Siapa yang nak komen, you screenshot video ni and then you WhatsApp saya. Okay, and then satu lagi, siapa-siapa yang masih lagi nak buat bisnes kereta sewa, tak apa, you WhatsApp saya, nanti saya bagi ibu ni. Okay? Nak beli rumah apa semua saya boleh bagi. Alright. So siapa yang nak join saya pun boleh nak join. Tapi kalau yang masih lagi nak belajar kereta sewa, tak apa, you WhatsApp saya, nanti saya bagi ibu ni. You boleh buat kan. Tapi saya sangat recommend lah untuk ni. Kalau you nak ibu ni, macam mana nak run kereta sewa, macam mana you nak apply loan rumah, you WhatsApp saya, cakap you nak ibu ni, nanti saya bagi. Alright. Make sure you masuk dalam group Telegram. Alright. Tangkap. Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa, you boleh WhatsApp saya. Okay, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.